Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Bersama lagi dengan Cikgu Noraniza dalam subjek Sains tahun 4. Pada hari ini kita akan teruskan dengan kemahiran proses sains kita iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, kita teruskan. Apakah itu yang dimaksudkan menggunakan perhubungan ruang dan masa? Siapa boleh jawab pada cikgu? Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Perhubungan ruang dan masa. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir sesi PDPR, murid dapat menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa. Apa yang dimaksudkan dengan kronologi? Kronologi itu sesuatu yang berlaku. Mula-mula apa yang berlaku? Langkah yang pertama, kita buat apa? Langkah yang kedua, kita buat apa? Dan akhir sekali, kita akan lihat bila dah habis apa yang kita lakukan tu, kita nak tengok hasil dia. Jadi kita kena tengok peristiwa itu satu persatu mengikut peringkat dia. Sebab dia kata peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa. Kita tak boleh ubah kronologi dia. Iaitu apa yang berlaku pada langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Itu dimaksudkan dengan kronologi. Peristiwa itu berlaku mengikut urutan, mengikut masa. Okey, mari kita lihat definisinya. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Apa yang dimaksudkan dengan parameter? Parameter itu adalah ciri yang kita letakkan pada sesuatu yang kita perhatikan. Contohnya, saiz buah apple, saiz dough, bentuk ataupun kita perhatikan bentuk sesuatu yang kita buat. Contoh di akhir eksperimen ini, bentuk aiskrim berubah menjadi cair. Awak boleh lihat dalam buku teks awak, muka surat 6. Mereka tinggalkan sebatang aiskrim di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Apa yang berlaku di situ? Mengikut urutan masa. Aiskrim itu cair. Dan akhir sekali, apa yang berlaku kepada bentuk aiskrim? Bentuk aiskrim telah berubah. Itu yang kita katakan parameter kita sebut tentang bentuk aiskrim. Bentuk. Bentuk itu adalah parameter. Parameter ni bermaksud ciri. Kita letakkan pada ciri dia. Bentuk, saiz, isi padu, berat. Ya. Sekarang kita akan teruskan dalam muka surat 7, aktiviti real, duh dan masa. Murid-murid, tonton video yang cikgu berikan ini sehingga habis ya. Sebab di akhir pembelajaran kita pada pagi ini, kamu perlu mencuba aktiviti ini di rumah masing-masing. Kita lihat dulu apakah langkah dan alat juga bahan yang kita perlukan. Mari kita lihat yang pertama, alat dan bahan. 1 cawan tepung gandum. Kat sini, yang ni senang kat rumah ada 150 ml air suam. Air suam ni bermaksud jangan panas sangat. Macam kita buat susu kat adik kita tu. Tak mau panas-panas sangat. Suam saja. 1 sudu kecil gula. 1 sudu kecil saja gula. 1 sudu kecil yeast. Ni kena minta bantuan ibu bapa lah untuk beli. Kalau yeast tiada di rumah tak silap cikgu, 1 paket
RM1 atau RM2 saja, ya. Bekas plastik, bekas plastik tu kita pakailah Tupperware ibu bapa kita kat rumah tu, ya. Tapi pilih yang look sinar. Look sinar bermaksud kita nampak daripada luar apa isi di dalam bekas plastik tu. Maksudnya jelas lah, ya. Pen penanda biru dan merah. Ini permanent marker pen ataupun whiteboard marker pen. Warna biru dan warna merah. Okey, langkah-langkah. Masukkan tepung, gula dan yeast ke dalam bekas plastik. Kemudian aduk dengan menggunakan sudu. Masukkan 150 ml air suam dan aduk campuran sehingga menjadi dough. Aduk tu bermaksud kita kacau lah. Kita kacau dengan sudu. Yang ketiga, ratakan dough di dalam bekas. Tandakan. Ni kena ingat. Tandakan paras awal dough dengan pen penanda biru. Tanda dengan warna biru dulu. Biarkan dough selama 30 minit. Dan langkah yang terakhir, tandakan paras akhir dough dengan pen penanda merah. Sebab tu kita perlukan pen biru dan merah tadi, marker pen. Kemudian, bincangkan parameter yang berubah dengan masa yang terlibat dalam aktiviti ini. Yang bincangkan ni kita akan bincang sama-sama di akhir sesi PDPR kita pada pagi ini. Jangan risau, ya. Okey, mari murid-murid kita tonton aktiviti dough dan masa.
Menarik tak eksperimen kita tadi? Senang saja kan untuk kita buat di rumah? Jadi mari kita bincangkan apakah soalan yang akan kamu jawab nanti ya. Soalan yang pertama, bagaimanakah parameter doh yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa? Apa parameter doh kita tadi? Iaitu saiz, iaitu perubahan saiz doh. Perubahan saiz doh. Parameter kita tadi adalah perubahan saiz doh. Jadi, kalau kita nak jawab soalan ini, dia tanya bagaimanakah parameter doh yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa, kita kena buat hubungan. Semakin bertambah masa, semakin bertambah saiz doh. Ini kamu kena salin nanti dalam buku ya. Kamu kena buat dalam tugasan. Teruskan. Tugasan kamu pada hari ini adalah buat laporan aktiviti ria di muka surat 7 dalam buku tulis sains. Kamu kena lukis semua gambar yang ada dalam buku tersebut. Ya. Kemudian kalau dia guna pen biru, guna pen biru. Guna pen merah, guna pen merah. Gunakan pensel warna kamu untuk kamu menanda perubahan saiz doh. Yang ketiga, jalankan aktiviti ini di rumah masing-masing. Kamu boleh ambil video atau gambar, hantarkan kepada cikgu sebagai bukti kamu telah menjalankan eksperimen ini di rumah. Sebab kita tak boleh jalankan di sekolah bersama-sama sebab dalam tempoh masa PKP. Jadi kamu buat di rumah, senang saja. Tengok video yang cikgu bagi tadi. Baiklah murid, sampai di sini dulu sesi PDPR kita pada pagi ini. Cikgu harap kamu faham tentang kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa. Iaitu kita lakukan eksperimen tadi dan di akhirnya kita akan lihat apa yang berlaku kepada perkara yang kita lakukan. Iaitu tadi kita tengok perubahan saiz doh. Baiklah murid. Jumpa lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri masing-masing. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bye-bye.